Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farid bin Aning, mengambil kursus kemahiran belajar abad ke-21 OUMH 1603. Hari ini saya akan menerangkan keperluan perkembangan pendidikan digital dan kemahiran yang diperlukan untuk berkembang maju dalam abad ke-21 ini. Berikut adalah kandungan untuk topik ini, yaitu yang pertama, pengenalan, yang kedua, peranan dan tanggungjawab pelajar dalam pendidikan digital, yang ketiga, ciri-ciri persekitaran pembelajaran digital yang berkesan, keempat, memupuk perkembangan minda dalam teknologi baru, kelima, kepentingan kemahiran emosi dan interaksi sosial dalam pembelajaran digital, dan yang keenam, kesimpulan. Pendidikan digital adalah suatu konsep pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Pendidikan digital membantu pelajar mengakses sumber belajar yang lebih luas, metode pembelajaran yang interaktif serta fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Teknologi digital adalah seperti perkakasan komputer, internet, perisian pendidikan, dan aplikasi asas teknologi yang membolehkan digunakan untuk meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran. Peranan dan tanggungjawab yang perlu dipraktikkan pelajar dalam pendidikan digital. Yang pertama, pembelajaran kendiri dan berterusan. Pelajar perlu mewujudkan perasaan ingin tahu bagi menyediakan pelajar menjadi seorang yang proaktif dalam menimba ilmu pengetahuan. Pembelajaran kendiri perlu dipraktikkan kerana pencarian maklumat atau sesuatu info pembelajaran boleh dilakukan secara berbagai sumber digital seperti kursus dalam talian, e-book dan video pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Pelajar harus memupuk diri untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Ini adalah untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. Hal ini kerana dunia pendigitalan sentiasa ada perubahan dari semasa ke semasa. Oleh itu, pelajar harus kerap meneroka dan mencoba teknologi baru. Tambahan lagi, proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat seseorang boleh dilakukan tanpa tertakluk kepada institusi formal seperti sekolah atau universiti. Yang ketiga, kemahiran menguruskan diri. Berkebolehan dalam mengambil sebarang keputusan. Sebagai contoh, pelajar perlu berfikir kritis dalam menganalisis maklumat yang diperoleh dalam talian, sama ada boleh dipercayai atau sebaliknya, sebelum berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Yang keempat, kepekaan terhadap etika digital. Pelajar perlu tahu mengenai etika digital, iaitu peraturan yang digubal dalam dunia teknologi. Pelajar perlu memahami bagaimana berinteraksi secara beretika dalam talian, seperti menghormati pendapat orang lain dan mengelakkan buli cyber. Kemahiran emosi membantu mereka bersikap lebih bertanggungjawab dan berempati dalam komunikasi digital. Antara contoh etika yang perlu dipatuhi, pelajar tidak boleh mengambil hasil kerja orang lain, pelajar tidak boleh meniru ketika melaksanakan kuis dalam talian, pelajar perlu memberikan penghargaan hasil daripada rujukan yang diperoleh daripada internet. Yang kelima, kolaborasi boleh dilaksanakan sama ada dengan guru atau rakan. Platform seperti Microsoft Teams, forum pembelajaran dan Google Classroom boleh digunakan dalam berkongsi sebarang maklumat pembelajaran. Perkongsian ilmu haruslah disampaikan menerusi penulisan teks atau perbincangan bagi mengelakkan sebarang kehilangan ilmu yang telah ditemui. Ruang perbincangan dalam talian e-mail atau media sosial boleh digunakan bagi berkomunikasi secara profesional menerusi dunia pendigitalan. Dan yang keenam, memanfaatkan teknologi untuk pembangunan diri dan masyarakat. Pelajar boleh menghasilkan kandungan yang memberikan manfaat kepada orang lain seperti infografik berkaitan dengan PAK21. Tutorial yang pelbagai juga boleh dihasilkan seperti tutorial kaedah pembelajaran. Pelajar juga boleh menyertai aktiviti kemasyarakatan. Contohnya,
pelaksanaan projek amal dalam talian sempena bulan Ramadan seperti pemberian sumbangan berbentuk wang ringgit yang diagikan dalam bentuk kelengkapan makanan sempena berbuka puasa atau sambutan Hari Raya Aidilfitri dan kempen kesedaran mengenai bahaya gula dalam makanan. Antara ciri-ciri persitaran pembelajaran digital yang berkesan dalam konteks pendidikan abad ke-21. Yang pertama, accessibility dan flexibility. Boleh diakses di mana-mana dan pada bila-bila masa melalui pelbagai peranti seperti komputer, tablet dan telefon pintar. Menyediakan bahan pembelajaran dalam pelbagai bentuk format seperti teks, audio, video, infografik dan lain-lain. Yang kedua, interaktif dan kolaboratif. Menggunakan teknologi seperti forum, papan perbincangan dan bilik darjah maya untuk membolehkan interaksi antara pelajar dan guru. Menyediakan aktiviti seperti kerja berkumpulan dalam talian, pembelajaran berasaskan projek dan gamifikasi. Yang ketiga, integrasi teknologi terkini. Menggunakan teknologi seperti realiti maya, VR, realiti terimbuh, AR, dan simulasi interaktif bagi meningkatkan pengalaman pembelajaran. Memanfaatkan pembelajaran berasaskan data learning analitik untuk menilai kemajuan pelajar. Kelima, personalisasi pembelajaran. Teknologi kecerdasan buatan AI untuk menyesuaikan pengalaman pembelajaran mengikut keperluan individu pelajar. Menyediakan laluan pembelajaran yang boleh diubah suai mengikut tahap pemahaman dan keperluan pelajar. Yang keenam, penilaian autentik dan berterusan. Menggunakan pelbagai kaedah penilaian seperti ujian dalam talian, portfolio digital dan pembentangan maya. Memberikan maklum balas serta-merta dan membolehkan pelajar mengesan kemajuan mereka secara berkala. Dan yang ketujuh, keselamatan dan etika digital. Menekankan kepentingan keselamatan cyber, perlindungan data dan etika penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mendidik pelajar tentang literasi digital, hak cipta dan tanggungjawab dalam dunia digital. Antara cara memupuk perkembangan minda dalam teknologi baru, yang pertama, pembelajaran interaktif. Teknologi seperti real maya, VR, dan realiti tambahan AR membolehkan pelajar mengalami pembelajaran secara interaktif dan imersif. Contohnya, pelajar dapat meneroka struktur anatomi manusia dalam bentuk 3D atau mengembara ke tempat bersejarah tanpa perlu meninggalkan bilik darjah. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan kecerdasan buatan AI. Tutor AI aplikasi pembelajaran adaptif seperti Duolingo dan Google Scholastic membantu menyesuaikan pengalaman pembelajaran mengikut tahap pemahaman pelajar, memberi mereka latihan yang lebih sesuai untuk meningkatkan kemahiran mereka. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi digital. Platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan Zoom memudahkan pelajar berinteraksi dan bekerjasama dengan rakan sebaya serta guru dari seluruh dunia, meningkatkan kemahiran sosial dan pemikiran global mereka. Keempat, akses maklumat yang lebih luas. Internet dan platform e-learning seperti Coursera, Khan Academy, dan YouTube membolehkan pelajar mengakses pelbagai bahan pembelajaran dengan mudah. Mereka boleh mendapatkan maklumat terkini dalam pelbagai bidang ilmu, mempercepatkan perkembangan kognitif mereka. Yang kelima, meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan penyelesaian masalah. Permainan pendidikan seperti Minecraft, Education Edition atau Kahoot membantu pelajar mengembangkan pemikiran logik dan daya penyelesaian masalah melalui aktiviti yang menyeronokkan dan interaktif. Yang keenam, meningkatkan kreativiti. Alat seperti Canva, Adobe Creative Cloud, dan coding platform membantu pelajar mengasah kreativiti mereka dalam bidang seni digital, reka bentuk dan pengaturcaraan. Yang ketujuh, memupuk kemahiran kendiri dan pembelajaran sepanjang hayat. Aplikasi pembelajaran seperti Nation, Evernote, dan Google Keep membantu pelajar mengurus pembelajaran mereka secara lebih sistematik, menggalakkan pembelajaran kendiri dan keupayaan untuk terus berkembang sepanjang hayat.
Antara kepentingan kemahiran pengurusan emosi dan keberkesanan interaksi sosial dalam kalangan pelajar menerusi konteks pendidikan digital. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan emosi. Pelajar perlu belajar mengenali dan mengurus emosi mereka sendiri, terutama dalam persekitaran digital yang kurang interaksi bersemuka. Kemahiran ini membantu mereka menangani tekanan akademik, mengurus kekecewaan, dan mengekalkan motivasi. Yang kedua, mencegah kesunyian dan isolasi sosial. Pembelajaran digital boleh mengurangkan interaksi fizikal, menyebabkan pelajar berasa terasing. Kemahiran sosial membantu mereka membentuk hubungan yang berkualiti dan menyertai perbincangan secara aktif dalam kumpulan. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan komunikasi. Dalam pembelajaran digital, pelajar sering berinteraksi melalui teks, audio dan video. Keupayaan untuk menyampaikan idea dengan jelas, memahami nada komunikasi dan memberi respon dengan empati sangat penting dalam membina hubungan yang baik dengan guru dan rakan-rakan sekelas. Keempat, menggalakkan kerjasama dan kerja berpasukan. Kemahiran interaksi sosial membolehkan pelajar bekerja dengan baik dalam kumpulan, menyumbang idea dan menghargai pandangan orang lain. Platform digital seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan Zoom memerlukan pelajar berkolaborasi dengan cara yang berkesan. Yang kelima, membantu dalam penyelesaian konflik. Dalam interaksi digital, salah faham boleh berlaku kerana kekurangan isyarat bukan lisan. Pelajar dengan kemahiran sosial yang baik boleh menangani konflik secara matang dan mencari penyelesaian yang membina. Dan yang keenam, meningkatkan ketahanan dan fleksibiliti. Dalam dunia digital yang pantas berubah, pelajar perlu mempunyai daya tahan untuk mengatasi kegagalan dan terus belajar dengan sikap positif. Kemahiran ini membantu mereka menyesuaikan diri dengan cabaran baru dan kekal bermotivasi. Kesimpulannya, pelajar harus mengambil langkah yang produktif dalam mengikuti arus perkembangan dunia digital agar dapat meningkatkan lagi pembangunan diri selaras dengan hasrat negara yang berkehendak melahirkan generasi yang berkemahiran dan berdaya saing hingga peringkat global dalam revolusi industri. Sekian dari saya, terima kasih.